Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimakumullah, kita syukur kadar Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu buat kali yang ke-11. Ini adalah pertemuan kita siri yang ke-11 yang mana kita masih lagi memberikan tumpuan pembelajaran kita tentang ayat-ayat yang berkisarkan perumpamaan, permisalan di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini kita akan belajar perumpamaan yang ke-9 yang disenaraikan di dalam senarai semak perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi untuk memulakan pengisian pada malam ini, izinkan saya menunjukkan sedikit sebentar waktu sahaja senarai semak perumpamaan bagi mengingatkan kita semua perumpamaan yang keberapa dan sampai keberapa yang kita dah belajar. Baik, kalau tuan-tuan lihat senarai semak yang saya sedang paparkan ini, tuan-tuan akan mendapati, kalau saya sebut tadi ke-9 kan. So yang ke-9 kita akan mempelajari ayat yang ke-266 muka surat nombor 45 yang berkaitan dengan amalan-amalan yang rugi. Amalan-amalan yang rugi ni maksudnya ada manusia dia buat kebaikan, ada manusia dia melakukan ketaatan, tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan pahala kepada orang yang melakukan ketaatan. Pahala dia sepatutnya dia dapat dan dia boleh memberikan manfaat, boleh tolong dia. Tetapi pahala itu dihilangkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita kaitkan dengan tajuk amalan-amalan yang rugi. Jadi perumpamaan yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah perumpamaan berkaitan dengan orang-orang yang rugi. Rugi, dia buat amal banyak tetapi pahalanya tak ada. Jadi untuk kita memahami dengan lebih lanjut, sudah semestinya kita kena membaca ayat 266, kemudian kita kena merujuk tafsiran ayat ini, kemudian kita akan bincangkan apakah pengajaran daripada permisalan yang ke-9 ini dan apa yang kita perlu lakukan, apa tindakan kita, apa yang perlu kita perbetulkan jika ada mana-mana amal-amal kita yang kurang sempurna, yang tidak elok, yang ada persamaan ataupun ada sisi-sisi persamaan berdasarkan ayat 266. Seperti biasa, saya akan paparkan nota ringkas yang mana saya belum lagi mengedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah nanti saya akan edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana nota ini bukanlah nota yang kita kata sempurna ataupun lengkap.
Dia cuma sekadar diletakkan ayat Qurannya, ada terjemahannya, ada tafsiran ayatnya. Okay, saya akan paparkan nota yang saya maksudkan. Okay, kita terus pergi kepada perumpamaan yang ke-9. Okay. Perumpamaan yang ke-9 daripada 66 perumpamaan. Jadi kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin. Okay, kita pergi kepada terjemahan dia sekali. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum, adakah seseorang di antara kamu suka? Maksudnya Allah Ta'ala tanya kepada kita, ada tak, maksudnya Allah tanya, di antara kita ni, ada tak sesiapa yang dia suka, dia cinta, dia sangat inginkan? Inginkan apa? Antakuna lahu jannah. Dia mempunyai sebuah kebun. Min nakhilin. Dia ada sebuah kebun daripada pokok tamar. Maknanya, ada seseorang Allah nak beri kepada dia, Allah Ta'ala kata, apakah seseorang di antara kamu, dia suka memiliki sebuah kebun dari pohon tamar wa a'nabin, dan dia ada sebuah kebun yang mempunyai kebun anggur. Maknanya ada dua kebun. Dia ada kebun tamar, dia pun ada kebun anggur. Suka tak? Tapi tuan-tuan kena faham ayat ni sampai habis. Tapi kalau kita sekadar berhenti pada pertanyaan ini, siapa tak suka kalau Allah beri dia dua kebun, satu kebun tamar, satu lagi kebun anggur, kan? Semua orang suka. Tapi adakah itu yang Allah Ta'ala nak tanya? Sebab tu kita kena baca lagi sampai habis. Nanti kalau dah baca ayat ni sampai habis, tuan-tuan akan tahu jawapan apakah yang tuan-tuan nak jawab. Suka ke tak suka? Ataupun nak ke ataupun tak nak? Nanti kita kena baca ayat ni sampai habis. Kemudian Allah Ta'ala kata pula, dua kebun ni pula, Allah kata, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Okey, Allah bagi tahu dua kebun tu, cukup package dia. Dia mempunyai sumber air yang sangat cukup. Sebab apa? Ada sungai-sungai yang mengalir di kebun-kebun itu. Jadi tak perlu nak angkut air, tak perlu nak keluarkan kos untuk buat paip, untuk cari sumber air. Allah jadikan dekat kebun tu ada air sungai yang mengalir. Hebatnya kebun ni. Okay. Lepas tu pula Allah Ta'ala kata, lahu fiha min kulli thamarat. Dalam masa yang sama, dia juga mempunyai kebun dia tadi tu berbuah pula macam-macam jenis buah. Macam-macam jenis buah. Mungkin ada buah langsat ke, buah mata kucing ke, ada buah rambutan ke, mungkin ada buah durian ke. Allah kata bukan satu buah, Allah kata macam-macam buah ada dekat kebun-kebun tu. Okay. Kalau kita berhenti pada ayat ni, tentu kita akan kata, naklah, tentulah nak. Tentulah kami nak dapat dua kebun dan ada sumber air yang cukup. Lepas tu ada buah-buah lain pula. Tapi
Lepas kita baca ayat kemudiannya, nanti kita agak tahu jawapan sebenarnya adalah sebaliknya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Okey. Dalam masa yang sama, wa asabahul kibar. Dia yang memiliki kebun tamar tadi, kebun anggur tadi tu, dia ini sudah lanjut usianya. Dia dah tua dah. Walaupun dia tua, tapi dia ada kebun. Dia ada aset dari sudut apa? Kebun-kebun dia. Okey. Maknanya yang walaupun dia tua tapi dia kaya. Sebab apa? Dia ada kebun-kebun anggur, kebun tamar, kebun anggur, kebun buah-buahan yang lain. Okey. Dalam masa yang sama juga, walahu dhurriyyatun du'afa. Dalam masa yang sama, dia mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Maknanya, dia ada anak-anak yang perlu dia tanggung dan semua tu masih kecil. Okay. Kalau kita berhenti pada potongan ayat ni, maka kita akan mendapati, kayanya, kan? Hebatnya orang ni. Sebab apa? Sebab dia ada kebun-kebun yang kita kata kebun yang mewah lah. Bukan sekadar ada kebun kurma, tapi dia ada kebun anggur. Kebun anggur ni ia adalah makanan mewah. Bukan makanan ruji, bukan makanan utama, tapi dia jadi makanan-makanan orang-orang yang mewah. Sebab anggur ni nak jaga dia susah. Sangat sensitif dia. Kan, anggur ni. Okey, maknanya Allah nak bagi harta yang sangat berharga ni. Lepas tu pula berbuah pula, buah-buah yang lain. Masya Allah. Okay. Dan orang itu umurnya tua dan dia ada anak-anak yang masih kecil. Kemudian, apa jadi dekat kebun-kebun dia tadi tu? Kita lihat. Sambungan ayat dia. Ayat dia tak habis lagi ni. Kita sambung ayat dia. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ. Maka tiba-tiba kebun itu diserang oleh angin yang sangat kuat. Yang angin itu fihi naur. Dia punya panas dia tu sehingga dia seperti membawa api. Ada angin yang sangat panas, angin taufan yang sangat kuat. Yang angin itu panas seperti dia membawa api. Lalu kena pada kebun-kebun dia tu, fahtaraqat, sehingga terbakarlah kebun-kebun itu. Okay. Jadi soalannya, tuan-tuan suka tak? Tuan-tuan teringin tak? Nak ada Allah bagi 2 kebun, tetapi kebun tu akhirnya tidak memberikan, telah musnah, telah binasa. Sebab apa? Allah menghantar angin yang sangat kuat, membawa api. Lepas tu pula, kita dah tua dah. Kalau kita muda, mungkin kita boleh tanam balik pokok tamar tu. Betul tak? Kita boleh buat penanaman semula. Tapi ni kita dah tua. Dah tak mampu dah. Dalam masa yang sama, anak-anak kecil dia memerlukan bergantung kepada dia. Maksudnya, satu-satunya aset yang ada pada lelaki yang sudah tua ni adalah kebun-kebun dia. Tiba-tiba musnah, hancur. So, agak-agak tuan-tuan nak jadi tak? Macam lelaki yang tua ini, ramai anak-anak yang kecil
yang bergantung kepada dia, tiba-tiba habis, rugi tanam-tanaman dia. Okay, jawapannya mesti kita akan kata, tak naklah macam tu. Kalau yang kita nak apa? Yang kita nak mestilah kebun tu keluarkan hasil, betul tak? Berpanjangan hasil dia keluar. Walaupun kita dah tua, tapi duit tu sentiasa ada yang kita jual buah ke, kita jual, kan? Ada. Yang itu kita nak, tapi dalam ayat ni bukan itu yang Allah tawarkan. Yang Allah tawarkan seperti ini. Okay, jelas setelah rahimani wa rahimakumullah. Okay. Setelah itu, Allah Ta'ala tutup pada ayat 266 ni, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, kadzalika, macam itulah Allah kata, yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu sentiasa kerap kamu berfikir. Maknanya Allah telah mengemukakan Allah boleh memberikan kurniaannya, Allah boleh menarik kurniaannya. Dua-dua dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Jadi itulah yang dikaitkan dengan ayat-ayat keterangan. Okey. So Allah datangkan perumpamaan ini bukan sekadar tu ke maksud ayat tu, bukan sekadar tu, tetapi Allah minta kepada kita tatafakkarun, supaya kita betul-betul fikir, sering berfikir, kan, bagaimana Allah dia boleh bagi kekayaan, dia boleh bagi apa kebun-kebun tu. Dalam masa yang sama, Allah dia boleh binasakan kebun-kebun tu dalam sekelip mata. So, kalau kebun tu dah binasa, dah rosak, dah tak boleh lagi mendatangkan hasil, lepas tu dah tua pula tu, lepas tu asyik ada anak-anak yang kecil yang tak boleh nak bantu dia, bahkan mereka bergantung kepada dia, agak-agak apakah perasaan kalau kita berada pada ayat ini? Kan? Itulah yang kita sangat bergantung pada dia. Tiba-tiba tak ada. Umpama kita tengok dalam kes yang benar, ada orang dia simpan duit pencen dia, simpanan-simpanan tabung dia untuk hujung-hujung umur, tiba-tiba dia ditipu oleh scammer. Contoh, kan? Betul tak? Itulah wang yang dia ada. Dah pencen pula tu, kerja dah tak ada, tiba-tiba hilang duit. Agak-agak apakah perasaan? Boleh tak kita bayangkan, kita gambarkan, cuba kita rasakan apa perasaan orang, kan, dia telah ditipu beratus-ratus ribu. Dan kan itu jelah satu-satunya simpanan dia. Jelas dekat sini. Okey. Ini adalah permisalan. Ini adalah perumpamaan. Apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak maklumkan kepada kita? Sebab kita faham ini perumpamaan. Allah boleh jadikan, memang boleh jadi hakiki. Memang ada kebun yang Allah boleh buat, Allah boleh musnahkan. Ada banyak contoh tuan-tuan perempuan, dalam Quran ada banyak. Okey. Kalau kita faham secara hakiki, okey, Allah boleh buat. Tetapi di sebalik perumpamaan ini, apa yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala nak kita ni berfikir? Kita ambil iktibar, kita ambil teladan. Mana-mana yang tak betul tu kita jadikan dia sepadan. Okay. So ayat ni tentang apa? Okay. Jadi untuk kita mengetahui
Dengan lebih lanjut, makna ayat ni yang tersiratnya apa? Okay. Kita perlukan apa? Kita memerlukan tafsiran yang dibuat oleh para ulama tafsir. Supaya kita dapat faham ayat ni seperti yang Allah kehendaki. Sebab tu kalau kita tadabbur ayat, tak boleh tidak kita kena merujuk apa kata ulama tafsir. Okay. Jadi kalau kita rujuk ayat ni, kita akan dapati salah satu rujukan tafsir, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Al-Zuhaili, beliau ada membuat ulasan tentang ayat ini. Mestilah ada sebab tafsir Al-Munir ni dia memang kitab tafsir untuk kesemua ayat. Jadi ketika mana Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah mentafsirkan ayat ini, dia kata mula-mula macam ni. Dia kata kalimah ayawaddu. Ayawaddu. Kalimah ni dia kata sebenarnya adalah persoalan, pertanyaan yang berbentuk mengingkari dan menafikan. Apa maksud mengingkari, menafikan? Ayat ini sebenarnya memang dia bentuk Allah bertanya. Kan? Apakah kamu suka? Sebenarnya soalan itu bukan untuk menyuruh kita menjawab, ya, saya suka. Bukan. Tapi ayat itu sebenarnya ayat yang bertanya, yang nak menjelaskan pengingkaran. Maksudnya, tentu manusia ni dia tak suka. Maksudnya, jawapan dia sebenarnya Allah nak kita jawab apa? Kita akan kata, tak nak, kami tak nak jadi macam tu. Jadi ayat di sini, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat penafian. Orang takkan suka. Jadi kesimpulan dia, ayat ini bermaksud tidak ada seorang pun yang teringin, yang suka jadi macam lelaki yang tua itu. Sebab itu persoalan dekat situ bukanlah persoalan yang berbentuk untuk kita jawab, untuk kita mengaku ya kita nak dapat kebun tu. Tapi sebenarnya persoalan di situ sebenarnya persoalan yang menunjukkan bahawa memang persoalan yang akan mengingkari orang suka, membuat penafian tentang orang suka. Maknanya tak sukalah. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ayat ni tuan-tuan, dia memerlukan kepada pemerhatian, kita kena fokus dengan lebih banyak kerana ayat ni dia ada dua sudut pentafsiran dia. Lepas tu nanti kalau tuan-tuan tengok dekat nota yang saya paparkan ni, saya tuliskan dekat situ tafsiran satu. Maknanya ayat perumpamaan tadi tu dia ada dua tafsiran. Dua tafsiran. Okay. Tafsiran yang pertama, maknanya ada di kalangan para ulama tafsir, mereka mentafsirkan ayat itu seperti mana yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi SAW, iaitu Ibnu Abbas. Okay. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada memberikan jawapan maksud ayat ini. Okey. Kenyataan Ibnu Abbas ni ada banyak kitab tafsir yang merekodkan ulasan Ibnu Abbas ini. Salah satunya kita boleh jumpa dalam tafsir Ibnu Kathir. Jadi Ibnu Kathir
dalam kitab tafsir dia, beliau ada memuatkan ulasan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dia kata, ayat ni, dia kata, ayat 266 tadi tu, dia kata, memberikan perumpamaan tentang sebuah amal. Maksudnya Ibnu Abbas kata ayat tu sebenarnya dia berkaitan dengan amal. Kita belajar perumpamaan tu kebun kan. Tapi sebenarnya kata Ibnu Abbas, ayat tu sebenarnya mesej di sebaliknya sebenarnya Allah Ta'ala nak sebut tentang amal. Okey. Dia kata ada orang yang kaya, dia buat banyak amal ketaatan kepada Allah. Maksudnya Allah kata ada orang ni, dia buat amal banyak. Dia kaya dengan buat amal. Okey. Tetapi Allah Ta'ala telah mengirimkan syaitan kepadanya, maka dia pun banyak melakukan maksiat sehingga semua amal ketaatannya terhapus. Maksudnya begini. Kita kena baca yang satu lagi. Ibnu Katsir, dia ada buat ulasan lain. Sebab ini adalah kata-kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sebenarnya dia nak kata, kita tengok yang tua tadi. Ingat tak watak lelaki yang dah tua, lepas tu ada anak kecil kan? Okey. Watak lelaki yang tua itu sebenarnya adalah nak diumpamakan dia sudah berada pada hujung usia. Okey. Pada ujung usia. Okey. Jadi kalau kita nak jelas, kita tengok apa kata Ibnu Katsir ni. Ibnu Katsir kata macam ni. Ibnu Katsir setelah dia kotkan kata-kata Ibnu Abbas tu, dia buatlah ulasan dia sendiri. Kata Ibnu Katsir, ayat ini merujuk kepada orang yang amalnya baik waktu mula-mula hidup dia. Maksudnya dia ni mula-mula hidup dia, masa muda dia dia buat baik, dia ketaatan pada Allah. Sampai satu ketika nak masuk kepada hujung hidup dia berubah. Berubah tu maksudnya apa? Dia bertukar watak. Dia buat pula banyak amal-amal kejahatan. Okay. Apabila dia banyak buat amal-amal kejahatan, menyebabkan amal-amal baik yang dibuat sebelum ini telah ditutup dengan amal-amal kejahatan yang dia buat semasa usianya sudah makin bertambah. Okey. Maksud dia dah tua, merujukkan kepada umurnya sudah makin bertambah. Tua-tua ni, maksudnya dia sudah tua ni, mungkin amalnya tidak seperti dia buat waktu mula-mula. Okey. Jadi, masa penghujung hidup dia tu, amal kebaikan dia ni tidak setanding dengan amal keburukan dia, menyebabkan amal keburukan dia tadi tu telah menutup amal kebaikan dia, sehinggakan pada hujung hidupnya dia itu, dia melakukan keburukan-keburukan. Bolehlah kita katakan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia mati dalam keadaan dia penyudah kehidupannya, kehidupan yang buruk. Okey. Jadi ayat ini menunjukkan bahawasanya amal-amal baik dia macam
kebun apa? Kebun tamar tadi, kebun anggur tadi tu kan. Itu umpama amal-amal baik dia. Tapi amal baik dia tu tak tak dapat tolong dia, tak dapat memberi manfaat kepada dia. Kenapa? Amal-amal baik tadi tu telah ditutup dengan amal-amal dengan dosa-dosa dia. Macam kebun tadi tu akhirnya telah terbakar dengan angin yang panas. Macam tu. Jadi kalau kita nak kaitkan adalah amal-amal kejahatan itu umpama angin i'sarun tadi tu. Angin yang datang membawa api. Amal-amal kebaikan dia umpama kebun tamar, kebun anggur. Okey. Jadi apa yang berlaku kepada dia? Amal buruk dia tu telah menutup amal-amal baik dia. Maknanya dosa-dosa dia telah mengalahkan pahala yang dia lakukan. Sedangkan waktu tu dia dah tak banyak masa dah nak buat amal. Sebab dia dah tua dah. Akhirnya apa berlaku kepada dia? Dia mati dalam keadaan amal-amal pahalanya tak boleh tolong dia. Tetapi yang banyak yang ada pada dia apa? Adalah amal-amal dosa ini. Okey, ini tafsiran nombor 1. Okay, jelas saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah. Kenapa tafsiran 1 ni muncul macam ni? Kerana ada riwayat Ibnu Abbas tadi ni. Riwayat Ibnu Abbas ni sebenarnya dia adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Memang Ibnu Abbas dia tafsir macam tu. Dia kata, kita baca tafsir memang macam tu. Jadi para ulama tafsir ni, mereka ikutlah seperti mana kata Ibnu Abbas tadi. Itu yang keluar kepada tafsiran nombor 1. Syarat kita boleh faham. Okay. Namun begitu, para ulama tafsir pula, ada yang dia tak masukkan ayat tu macam tafsir 1. Dia ada maksud yang lain. Dia sebenarnya ada persamaan, tapi ada perbezaan dia. Okey, mari kita sama-sama lihat. Tafsiran kedua pula, ulasnya macam mana? Okey, kita tengok ya. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah, dia mentafsirkan ayat tu, dia kata, perumpamaan ini tentang orang yang buat kebaikan. Tapi kebaikan dia, ketaatan dia tidak berlandaskan keikhlasan kerana Allah Azza wa Jalla. Datuk Abang ni dia kata apa? Ada orang, dia buat amal. Kebaikan, ketaatan. Tapi niat dia tak ikhlas. Pada hari kiamat nanti, orang yang seperti ini, yang buat amal, tapi dia tak ikhlas, dia akan dapati amal dia buat tu macam tak ada. Hilang. Menunjukkan apa? Amal yang dia buat tu, Allah tidak memberikan ganjaran pahala pada dia. Dia buat amal, tapi tak dapat apa-apa. Kenapa? Kerana dia buat amal itu tidak buat kerana mencari redha Allah. Maknanya dia tak ikhlas. Okey, kita ambil tuan-tuan baca satu pentafsiran dulu, pegang dulu yang tafsiran Dr. Wahbah. Untuk kuatkan lagi, kita nukilkan apa kata ulama tafsir lain. Kita tengok. Okey. Dalam tafsir Al-Aisar, okey, kenapa saya suka
tulis nama ulama tafsir, kadang si tunjuk gambar, kan. Sebenarnya inilah disiplin kita, cara kita yang terbaik untuk faham ayat. Dia tak cukup hanya baca terjemahan. Tambah-tambah lagi ayat-ayat berbentuk perumpamaan. Jadi kita memerlukan orang yang pakar dalam memahami ayat ni, supaya kita tak tersalah memahami ayat ni. Takut Allah maksudkan lain, kita faham lain. Okey, dosa besar kita. Lepas tu pula, kita kongsi pula maklumat tu pada orang lain. Ini sangat bahaya. Okey. Dan kenapa ada banyak sangat kitab tafsir ni? Ini dia panggil kaedah untuk verify. Untuk kita betul-betul tengok mana aku nak guna tafsiran ni. Nak sampaikan kepada orang ni, nak ambil tafsiran mana. Okey, jadi saya bawa 2-3 tafsir untuk mengukuhkan yang tafsiran 2 tu macam Dr. Wabah tadi kata macam tu. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Aithar, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, dia kata, setelah dia buat ulasan, dia kata, macam itulah ayat ni. Allah nak cerita tentang orang yang menafkahkan hartanya kerana riak. Okey. Jadi kalau kita baca dekat tafsiran ni dia sebut contoh. Apa amal tu? Iaitu menafkahkan harta, menginfakkan harta, bersedekah. Kalau kita baca tafsir Wahbah tadi, dia sebut umum. Dia buat amal kebaikan, tapi tak ikhlas. Dalam tafsir Aisar kata, amal yang dia buat tu seperti dia menafkahkan harta dia kerana dia riak. Okay, sama macam Dr. Wahbah tadi. Dia tak ikhlas. Maknanya, salah satu bentuk tak ikhlas, dia riak. Maka dia yang riak ketika dia menafkahkan harta dia, menginfakkan harta dia, dia akan kehilangan segala-galanya pada waktu dia sangat perlukan ganjaran pahala yang apa yang dia telah nafkahkan tadi pada hari kiamat. Kenapa ditafsirkan dia sangat-sangat perlu? Itu yang dibawa perumpamaan, dia dah tua dah. Ada anak-anak yang kecil. Kan, bayangkan. Itu sahaja aset yang dia ada, wang yang dia ada untuk dia survive, tiba-tiba hilang. Macam mana perasaan orang yang bergantung harap kepada kebun-kebun dia tadi itu. Maknanya, dia terasa sangat rugi. Okey, dah jelas ulasan Syekh Jabir dalam tafsir Al-Aithar. Okey, saya nukilkan lagi tafsiran lain, tafsir Al-Misbah. Okey, yang mudah tuan-tuan boleh cari tafsir-tafsir ni. Okey, kita tengok. Apa ulasan Pak Quraish Shihab Hafizahullah dalam ayat tadi ni? Okey, beliau kata macam ni. Semasa dekat dunia, dia, maknanya manusia tu, dia ada sesuatu harta yang dia dah infakkan, dia dah belanjakan. Dan semasa di akhirat nanti, dalam situasi yang sangat sulit, dia amat mengharapkan sedekah yang pernah dia buat semasa di dunia dulu, dia nak dapat ganjaran pahala. Okey. Namun, dia tak dapat apa-apa pun pahala daripada sedekah dia. Hancur, musnah. Dia punya amal-amal sedekah dia tadi tu. Umpama terbakarnya kebun-kebun buah-buahan akibat angin ribut bukan rebut tu.
angin ribut yang membawa api. Okay. Jadi, kalau kita baca 3 kitab tafsir ni, kita dapati bahawa kenapa saya bawa kitab tafsir ni, sebab ini ada terjemahan dia. Tuan-tuan boleh cari maklumat ni. Okey. Jadi kalau kita berdasarkan apa yang tafsir Al-Munir sebut, tafsir Al-Aisar sebut, dalam tafsir Misbah sebut, maka tafsiran yang kedua ini adalah tafsiran yang mengkaitkan amal-amal yang dibuat tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Okay. Amal yang tidak ikhlas itu adalah angin ribut yang membawa api. Kenapa? Kerana tidak ikhlas itulah yang akan menghancurkan kebun-kebun itu. Okey, kebun-kebun itu umpama amal-amal yang kita lakukan. Kita lakukan macam ni. Kebun-kebun tu adalah amal-amal yang kita lakukan dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama, Allah nak bagi dah pahala. Sebab kebun, dia datangkan hasil. Amal, dapat hasil dia. Hasil amal tu apa? Dapat pahala, dapat ganjaran kan? Tetapi, kebun tu dah tak ada. Maknanya apa? Hasilnya dah tak boleh ambil, dah tak boleh guna. Macam itulah amal yang manusia akan cari nanti waktu yang dia sangat-sangat perlu. Macam lelaki tua ini sangat perlu. Adalah di hari kiamat. Hari kiamat ni hari yang sangat susah. Hari yang sangat payah. Maka waktu tu kita bergantung penuh kepada amal-amal yang kita buat. Okey, umpama lelaki yang sudah tua tadi, dia sangat bergantung sepenuhnya kepada hasil buah-buahan dia tadi itu. Tiba-tiba kita tengok amalan sedekah kita, kenapa tak ada pahala? Kerana cara kita lakukan infak harta itu dalam keadaan tidak ikhlas. Okey. Jadi, mana satu nak pakai dalam dua tafsiran ni? Okey. Kalau saya, bukan kalau saya lah, saya sempat sebenarnya merujuk kepada ulama tafsir yang kita panggil yang otai lah. Dia jadi maksudnya ulama tafsir yang awal-awal macam At-Tabari, kalau kita baca tafsir At-Tabari, dia memilih tafsiran yang kedua. Al-Imam At-Tabari, beliau lebih memilih tafsiran yang kedua yang nak digunakan pada keterangan ayat 266. Okey. Kalau nak lebih yakin lagi, okey, mari saya tunjukkan ayat-ayat sebelumnya tentang apa. Okey. Kalau tuan-tuan lihat pada ayat sebelum 266, ayat apa? 265 kan? Okey. Waktu kita belajar minggu lepas ayat 265 tentang perumpamaan orang yang bersedekah semata-mata mencari mardhatillah. Masih ingat lagi? Lepas tu pula dalam masa yang sama dia yakin Allah bagi ganjaran pahala. Orang yang pada ayat 265 ni dia menginfakkan harta
kita semata-mata cari redha Allah ni, Allah bagi dia dapat sebuah kebun yang berada di dataran tanah yang tinggi. Macam itu. Jadi, ayat yang selepas dia pula, iaitu ayat kita baca malam ni 266, adalah lawan kepada cara bersedekah pada ayat 265. Jadi, kalau kita nak ambil tafsiran sebab dia ayat sebelah-sebelah, ayat selepasnya, maka ayat sebelumnya cerita tentang infak harta, cerita tentang sedekah harta yang ikhlas. Maka ayat 266 ni ada cerita tentang infak harta, tapi dia ada kaitan dengan ikhlas juga, tetapi dia tidak ikhlas. Okey, kalau nak lebih jelas lagi, sebelum ayat 265, kita ada jumpa ayat yang Allah menyebutkan, Allah perintah apa? Masih ingat lagi? Perumpamaan bilangan yang ke-7. Ingat lagi? Allah melarang kita dari membatalkan pahala sedekah kita dengan kita buat beberapa perkara. Ingat lagi yang Allah kata, jangan batalkan sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ungkit, dengan kamu menyakiti, seperti mana orang yang riak telah hilang pahala dia, orang yang tak beriman. Masih ingat lagi? Jadi, ayat 266 ini memang sangat dekat dengan isu topik yang dibincangkan pada ayat 264, 265, maka ayat 266 ini cerita tentang menginfakkan harta, menderma ke, sedekah ke, yang Allah tidak memberikan ganjaran apa-apa. Kerana apa? Kerana dia melakukan dalam keadaan dia bukan mencari redha Allah, tetapi dia lakukan dalam keadaan dia mencari apa? Redha manusia, mencari puji manusia, mencari nama. Okey. Jadi itulah ayat 266. Okey. Tapi belum habis lagi, kerana kita nak ulas sedikit lagi pada penutup ayat itu, kenapa Allah Ta'ala kata, Allah kata, Allah kata, Allah kata dalam hadis dia, dalam Al-Quran tu Allah kata, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Okey, apa maksud tu? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kata Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari dia kata, Allah sebut macam itulah ayat-ayat Allah yang telah diterangkan kepada kamu. Moga-moga kamu berfikir. Okay, ayat tu sebenarnya ayat yang Allah Ta'ala nak minta kita ni buat apa. Okay. Ayat tadi tu sebenarnya Allah Ta'ala nak minta kita ni berfikir. Kata Imam At-Tabari, dia kata ayat itu supaya kita berfikir dengan akal-akal yang Allah bagi. Maksudnya Allah suruh kita fikir perumpamaan tadi tu. Kan? Lepas tu kita kena renung, kita hayati, dia kata tadabbur, kita ambil pengajaran, kita cari, jadikan dia iktibar. Bukan sekadar kita renung, fikir, cari iktibar dia. Tapi kita kenalah bertindak. Seperti mana di dalam ayat tersebut. Bertindak tu maksudnya kita tak naklah pahala sedekah kita dihilangkan oleh Allah tanpa sebarang sisa, tanpa ada pahala langsung, kan, seperti mana lelaki yang terbakar kebun-kebunnya tadi tu.
Itulah maksudnya la'allakum tatafakkarun. Moga-moga kamu berfikir. Berfikir tu bukan fikir je. Tetapi apa tindakan kita kena buat. Okay. Sebab kita tahu Allah Ta'ala memiliki kurniaan dia. Semua benda datang daripada dia. Bab dunia, Allah pun di tangannya. Bab akhirat pun di tangannya. Jadi kita kena fikir, kita renungkan. Kalau kebun di dunia pun Allah Ta'ala boleh ambil sekelip mata, Allah boleh musnahkan, maka pahala pun Allah boleh beri, Allah boleh tak beri. Itulah termasuk dalam la'allakum tatafakkarun. Okay. Kalau kita baca satu lagi ulatan Ibnu Abbas, At-Tabari, dia nukilkan juga riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, kenapa Allah kata pada hujung ayat tu kita kena berfikir, tatafakkarun, banyakkan berfikir. Fikir tu sungguh-sungguh. Maksud ayat tu Allah minta kita berfikir tentang dunia ni dia musnah, dia akan binasa. Dalam masa yang sama Allah minta kepada kita berfikir tentang akhirat yang kekal abadi. Kenapa? Sebab kebun tu kan Allah bagi dekat dunia. So, kebun tu nanti kekal tak? Tak kekal lah, akan musnah. Jadi, ayat tu secara tak langsung, dia minta kepada kita supaya menitik beratkan nikmat-nikmat yang ada di hari akhirat. Dia datang ke bentuk perumpamaan menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Perlunya kita kepada ganjaran hasil amal-amal yang kita nak dapat manfaatnya. Okey, dan kita pun tahu amal-amal itu ganjarannya sudah pasti secara sempurna Allah akan balas di hari pembalasan. Okey, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pengisian kita pada malam ini? Nombor satu, ayat 266 tadi. Okey, kita dapat belajar Allah minta kepada kita supaya kita jagalah mana-mana amal kebaikan yang kita buat seperti bersedekah itu daripada kita buat perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala sedekah itu. Itu Allah mengingatkan kita tu. Jaga-jaga. Tengok amal-amal kebaikan kamu. Tak semua amal kebaikan kamu boleh dapat manfaatnya. Jadi Allah minta kita berhati-hati tentang mana-mana amal-amal yang kita buat. Salah satu daripadanya adalah seperti bersedekah yang boleh menyebabkan pahalanya terhapus. Pahalanya terhapus tu apa? Lepas tu kita kan, kalau kita baca pada ayat yang sebelum ni, macam ayat 264 dan sebelum ni, kita jumpa dengan mengungkit, menyakitkan hati, riak, wujud dan sebagainya. Okay. Pelajaran nombor 2 yang kita dapat. Okay. Keperluan manusia ini kepada amal soleh lebih tinggi berbanding keperluan kita kepada nikmat dunia, kerana dunia ni akan binasa. Ini seperti yang saya ulas sebentar tadi. Sebab apa? Okeylah. Contoh, kalau kita jadi lelaki yang tua tu, kan, kebun kita musnah. Ada harapan tak untuk kita hidup lagi? Tentu kita kata masih ada harapan lah. Mungkin ada orang boleh tolong, betul tak? Kan? Mungkin zakat boleh bantu dia.
Betul tak? Maksudnya kesusahan dia di dunia ini tak sama kalau dia susah di hari akhirat. Jadi kalau dia tak dapat hasil kebunnya, buah-buahannya di dunia, sudah pastilah tak sama kalau dia tak dapat hasil amalan soleh dia buat di hari akhirat. Mana lebih penting? Amal soleh kita yang boleh bawa kekal di hari akhirat ke? Ataupun hanya sekadar nikmat duniawi? Jadi sini kita boleh belajar. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada kita bahawasanya benda yang sangat penting, yang kau harapkan sangat-sangat adalah amal soleh kita. Sebab amal soleh kita ni bawa ke kubur, bawa nanti di hari akhirat. Tu keperluan kita. Okay. Untuk dua-dua pengajaran ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada nukilkan dalil-dalil sokongan. Okay. Antaranya, kalau kita rujuk dalam suratul Furqan, ayat 23, Allah, ini untuk pengajaran nombor 1 tadi. Jangan Allah, maknanya pengajaran pertama tu Allah bagi tahu tentang apa? Amaran. Ada orang dia buat amal, amal dia boleh tak dapat pahala. Jadi ayat yang ada kaitan dengan amaran tersebut adalah ayat suratul Furqan 23. Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami akan hadapkan, kami akan bawa segala amalan yang mereka telah lakukan. Bawalah amal apa pun, amal sembahyang, amal puasa, amal baca Quran, amal zikir, apa pun amal, nanti Allah akan bawa untuk dia dihitung, nak diberikan ganjaran. Tapi amal-amal itu faja'alnahu, kami jadikan amal itu haba'am manthura, ia terbuang, dia tak terpakai, seperti debu yang berterbangan. Okay. Kalau kes kebun tadi tu, kebun-kebunnya terbakar, tak dapat hasil. Begitu juga nanti Allah bawa amal-amal manusia, amal salatnya tak ada pahala langsung, amal puasa dia, amal haji dia, amal umrah dia, termasuklah amal-amal sedekah umpama debu yang berterbangan. Okay, ini untuk pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, yang kita kata seolah-olah kita kata, kalau dia rasa menyesal, dia rasa rugi kebun dia dekat dunia tu tak ada apa-apa, tapi tetap tak sama kalau dia tak dapat apa-apa hasil daripada ibadat dia kan di hari akhirat. Jadi kita nukilkan surah Taubah ayat 38 yang Allah mengingatkan kita mana satu kita nak titik beratkan, mana kita nak prioritikan, mana kita nak utamakan. Allah kata araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Maksudnya Allah kata, apakah kamu lebih redha, kamu lebih suka, kamu nak pulun kehidupan dunia ni sampaikan kamu tak nak pulun kehidupan kamu di hari akhirat? Allah kata kamu nak ganti akhirat tu dengan dunia? Lepas tu Allah kata, famal mata'ul hayati dunya fil akhirati ilal qalil. Padahal kenikmatan dunia ni, kata Allah, ya Allah, sikit je nikmat dia berbanding akhirat. Ini kita nak kaitkan tadi tu kan. Kalau kebun kita dekat dunia, ada kebun musang king lah contoh kan, tiba-tiba tak hidup, tanah runtuh contoh kan, banjir, habis duit dah belanja banyak, dah bayar gaji pekerja kan,
kita masih lagi ada peluang sebab itu dekat dunia. Tapi kalau amalan pahala solat kita, itulah saja yang kita buat banyak, contoh kan. Ataupun amalan puasa kita, itulah amalan yang banyak kita buat. Tuan-tuan pun saya rasa, tuan-tuan ada amal-amal yang tuan-tuan biasa buat dan tetap harapkan pahala dari Allah. Ada kan? Mungkin ada orang dia bergantung kepada amal sembahyang malam dia. Mungkin ada orang dia bergantung amalan pada sedekah dia. Tapi bayangkan, yang dia bergantung tu, yang dia harapkan tiba-tiba dapat apa-apa, tak boleh bantu dia di akhirat. Mana lebih mengecewakan. Okay. Kemudian, tuan-tuan kumpul rahimani wa rahimakumullah, pengajaran nombor 3 yang kita dapat belajar dalam banyak-banyak perkara yang rugi sangat, menyesal sangat, adalah apabila amalan pahala kita tidak diberikan, dihapuskan oleh Allah daripada amal-amal yang kita lakukan. Okay. Yang ini kita sokong dengan beberapa ayat Quran yang lain. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 31, Allah disebut ada manusia dia nyesal sangat, dia serugi sangat. Sebab apa? Sebab dia tak fikir tentang amal-amal dia. Allah kata qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'ah baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Okay, sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang dia tak percaya hari dia nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kiamat datang, dia kata, alamak, nyesalnya kami. Kenapalah kami cuai semasa kami dekat dulu nak buat amal-amal yang soleh. Ya. Tuan-tuan, kita pergi terus kepada tindakan selepas tadabbur. Okay. Apa kita nak kena buat bermula malam ni? Kalau tindakan yang saya senaraikan ini kita dah buat, teruskan. Minta rahmat dari Allah, minta Allah istiqamahkan. Tapi kalau ada mana-mana tindakan yang kita senaraikan pada malam ini, kita belum buat lagi, kita minta kepada Allah untuk kita dapat mengamalkan, kita dapat mengambil tindakan, kita berubah, kita buat penambahbaikan. Okay, antara tindakan yang perlu kita buat, ini kita kaitkan dengan pengajaran yang pertama tadi. Sudah pasti semua orang akan bagi jawapan setelah dia faham ayat ni, semua akan kata apa? Kita mesti berusaha untuk jauhkan daripada kita buat perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala mana-mana amal. Antara yang selalu dibawa yang dibuat adalah seperti riya, tak ikhlas, menuntut ilmu, campur niat, kan? Apa lagi? Sedekah, ada niat, bercampur niat dengan manusia juga, kan? Campur dengan dunia, campur dengan macam-macam. So kita kena jauhkan, kita kena bersih. Saya nukilkan satu hadis untuk menguatkan tindakan yang pertama ni. Kita ambil sebut tentang riak lah, okay? Iaitu hadis riwayat Ahmad yang mana Nabi cakap begini. Dalam sabda Nabi bermaksud, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang sangat aku bimbangkan ke atas diri kamu semua, iaitu syirik kecil. Syirik kecil kan? Riak tu termasuk dalam syirik yang kecil. Nabi kata, inilah yang aku paling takut sekali, kata Nabi SAW. Lalu Nabi pun ditanya, apa tu syirik kecil? Nabi jawab. Nabi kata, ar-riya, iaitu riak, nak menunjuk pada manusia, nak menunjuk kita rajin, kita baik hati, kita pemurah, kita pandai, menunjuk-nunjuk tu, maka Allah Ta'ala akan berfirman kepada mereka yang masih hidup buat syirik kecil ni, riak ini, yang mana Allah berfirman. Okay, Allah kata,
Allah berfirman yang mana akan dibalas setiap hamba apa yang sudah disediakan dari amalnya. Maknanya Allah Ta'ala dia akan bahagi ganjaran pada setiap amal daripada setiap seseorang. Lepas tu Allah kata, pergilah kamu kepada siapa-siapa yang dulu kamu menunjukkan amal kamu tu pada dia. Lepas tu Allah kata, kau tengok apa yang mereka dapat beri ganjaran kepada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala kata di akhirat, Allah Ta'ala akan tolak orang-orang yang riak ni. Allah akan minta mereka ni, pergi, carilah apa-apa ganjaran pada orang yang kamu riak dulu. Kau pergi dekat dia, kau pergi dekat dia. Kau pergilah ke orang tu. Kata Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya kita perlukan Allah. Kita perlu rahmat Allah. Kita perlukan Allah, pertolongan Allah. Tetapi Allah tak nak tolong. Allah serahkan diri kita ni, kalau kita dekat dunia buat kerana manusia, maka Allah serahkan kita kepada manusia tu. Dan kita pun sedia maklum. Tak ada mana-mana manusia yang boleh tolong kita kalau bukan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang Nabi takutkan berlaku kepada kita. Okay. Yang kedua, kita kenalah mengambil teladan, mengambil iktibar bagi setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah datangkan seperti mana dalam perumpamaan ni yang kita ambil ayat la'allakum tatafakkarun tu. Okey. Kalau Allah sebut sesuatu, jangan diabaikan. Kita kena cari mesej dia. Ya Allah, kau nak pesan apa dekat aku ni? Kau nak nasihat apa ni? Apa yang aku kena buat, Ya Allah? Apa yang aku kena berubah, Ya Allah? Ini adalah tindakan kita yang kedua. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya kira kadar itu sahaja sebab kita pun dah masuk 1 jam. Kita dah sampai pada tempoh 1 jam. Jadi waktu pun dah masuk jauh malam. Lagi malam ni, lagi badan kita penat. Waktu kita memerlukan tidur yang cukup. Kerana tidur tu memang Allah sediakan untuk kesihatan tubuh badan kita. Jadi kita berhenti di sini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat menambahkan kefahaman pada ayat 266 suratul Al-Baqarah. Dan kita dapat membuat perbandingan antara diri kita yang sebenar dengan isi kandungan ayat itu. So kita kena bandingkan. Adakah kita sama macam lelaki yang tua itu ataupun kita tak sama? Okay. Kemudian kita kena bertindak. Kita kena buat penambahbaikan. Kalau selama ni kita tahu kelemahan kita adalah tak ikhlas, maka cari jalan macam mana nak bagi ikhlas. Kalau selama ni kita tahu kalau kita sedekah secara terang-terang, orang nampak, orang tahu kita jadi tak ikhlas, maka kita tukar kepada cara kedua, kita buat je diam-diam. Contohnya macam itulah. Kalau kita sembahyang sunat, orang lain nampak, takut nanti kita jadi nak riak, nak tunjuk kita rajin solat pula, maka kita buatlah solat tu secara diam-diam. Macam tu cara dia. Okay, jadi moga-moga Allah sentiasa melapangkan dada kita, mencampakkan rasa faham pada dada-dada kita. Allah memberikan kita hidayah dan juga Allah memberikan kita taufik untuk kita berubah daripada satu hari kepada satu hari
Semakin banyak kita faham ayat Quran, semakin banyak kita berubah dan semakin kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tiada apa-apa soalan, kita akan berhenti di sini. InsyaAllah minggu depan kita belajar perumpamaan nombor 10. Ya. Perumpamaan bilangan 10. Kita belajar tentang orang yang makan riba pula. Macam manakah Allah umpamakan orang yang makan riba tu nanti di hari akhirat. Kita sudahi pengisian kita pada malam ni mengikut sunnah Nabi SAW. Apabila selesai majlis, kita membaca tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.